atas, okay, tu gambar Pak Haji tu, tekan ada nombor telefon kat situ. Kemudian akak selfie gambar akak satu, akak selfie gambar akak, suami akak satu. Kemudian akak bagi tahu mimpi apa yang berlaku pada akak dan sebersedikit masalah yang berlaku pada akak. Lepas tu barulah saya tengok siapa yang kena sihir. Kalau akak tanya soalan saja saya dah boleh jawab. Makna kata siapa yang bagi tahu saya untuk saya jawab soalan tu. Tu kena pakai kadam kak. Nanti kan malam sikit saya cari kadam lah, ada 3-4 ekor. Seram aku. Okay. Mimpi mengandung anak kembar. Oh, mimpi mengandung anak kembar ni pun masalah juga. Kalau mimpi, okey, mimpi mengandung anak, okey, ni bagus soalan ni. Mimpi mengandung anak kembar biasanya melibatkan saka keturunan yang satu akan mati, satu akan hidup. Dengar betul-betul. Siapa yang mimpi macam ni kena dapatkan rawatan dengan kadar segera. Tetapi untuk merawat kes-kes mimpi anak kembar bukan semudah ABC. Dia perlu buat penyusunan. Sebab kalau kata mimpi tu kerap kali berlaku, anda kata awak biarkan, dia akan dapat, kemungkinan besar awak akan dapat anak kembar. Satu ni akan mati dan satu ni akan hidup. Dan kemudian emosi awak akan jadi masalah. Seolah-olah awak nampak yang mati ni tadi. Okey, dia ada satu saka tu, aku tak tahu spesies nama saka tu apa. Okey, hantu raya pun macam tu juga, dia pakai juga spesies ni. Dia ada banyak saka yang menggunakan sistem anak kembar ni tadi. Okey. Soalan kau pun agak-agak lah. Itulah. Berarti mimpi ustaz malam tadi boleh ke? Apa dia? Berarti mimpi ustaz malam tadi boleh ke? Dia mimpi aku. Kenapa pula kau mimpi aku? Patut aku tak boleh tidur. Aku merayap masuk dalam mimpi kau. Aduh. Melawak je kerja ustaz. Saya melawak sebab saya sakit hati. Sakit tak sampai lagi tau. Kalau tidak saya buat kerja, saya banyak lagi kerja nak buat. Kita apalah, mungkin jalan jam kot. Aduh, mimpi aku pula malam tadi dah kenapa pula. Ustaz, saya rasa sengal-sengal, rasa mencucuk. Tapi doktor cek semua okey. Pandangan ustaz macam mana? Okey, kalau awak rasa sengal-sengal, badan awak sakit-sakit, rasa mencucuk-cucuk, okey, cuba dapatkan rawatan. Cuba tengok pula pada mimpi yang biasa awak dapat. Kalau awak biasa dapat mimpi dapat mimpi ular, dapat mimpi kalajengking, dapat mimpi binatang-binatang berbisa macam ni, kemungkinan besar ada gangguan dah berlaku dengan awak. Okey, tapi kalau mimpi pun tak ada, doktor pun cakap tak ada, apa pun tak ada, jaga pemakanan. Okey, mungkin makanan awak ada masalah. Mimpi mengandung baby tu mati apa maksud ustaz? Boleh tak terangkan tentang busung katak? Tak bang, Ustaz kau panggil aku. Kaki santet dia. Tak, sekarang ni sama ada katak ke, apa cicak ke, itu bukan soalan yang penting sebenarnya. Kalau kau tengok perut kau dah membesar tu, cepat-cepat je lah dapatkan rawatan. Katak yang dimasukkan itu adalah salah satu, dia punya buhul saja kegunaan daripada seorang perawat, bukan tok bomoh tu dia gunakan benda tu, dia ada serapah dia terhadap katak tersebut. Katak ni dia mengembang, makin dia mengembang makin akan membesarlah perut korang. Jangan sampai katak tu mati. Tetapi sebelum katak tu mati, kalau contoh daripada peringkat awal korang tengok dah memang ada busung tu dah berlaku, sebenarnya korang bukan tak tahu benda ni. Korang pun banyak tengok cerita Hindustan. Kau tengok cerita Hindustan tu, lepas dia dah kahwin membusung. Macam tu lah. Mana kata bila dah tahu benda tu dah mula naik, kena dapatkan rawatan dengan kadar segera. Korang jangan tunggu, tak apalah aku serah je lah pada Allah Ta'ala. Serah juga. Korang kena ikhtiar juga. Menyerahkan tu kena serah. Ikhtiar kena buat juga. Jadi korang bila korang buat tak, okey, kepada orang yang terkena sihir berat macam ni, biasanya orang-orang sekeliling korang ni dia akan jauhkan diri. Orang-orang yang paling rapat dengan kau, mak ayah kau, adik-beradik kau, dia memang buat tak percaya pun dengan benda ni. Okey, so apa yang korang kena buat, bawalah diri korang sendirilah, cari perawat, dapatkan rawatan. Sebab apa? Memang benda ni, jangan kau marah mak ayah korang. Sebab bila kena sihir-sihir kategori berat macam ni, biasanya mak ayah kita memang dia tak akan percaya benda ni. So dia sebenarnya bukan tak percaya, dia lebih pada pujuk diri sendiri. Okey, dia akan pujuk. Macam tu juga dengan kena ilmu sihir pemisah. Ilmu sihir pemisah, siapa yang sedar dulu, dapatkan rawatan dulu. Kau tak payah nak tunggu suami kau. Tak payah kau nak tunggu. Memang mampu dia tak akan percaya. Dia kata kau mengarut nanti. Tapi apabila dirukiahkan tak sedar. Ada juga pasangan suami isteri dah datang,
yang ni tuduh ni kena sihir, yang ni tuduh ni kena sihir, pun ada juga. Ada setengah pasangan pula, saya yang perempuan lah, saya tak sakit Ustaz, saya okey, saya tak ada apa-apa. Ustaz tengok muka saya ni elok je, yang masalah ni suami saya. Okey, tak apa, duduk diam-diam dia cakap. So bila kita rukiah kan, yang kata tak ada apa-apa, yang tu yang bergelupur. Okey, so sebenarnya orang tak boleh nak fikir tu, sebab perawat dia tahu siapa yang kena sihir, siapa yang tak. Yang penting kau datang tu atas sebab sihir pemisah, jadi dapatkan rawatan. Kalau dapat datang dua-dua lagi bagus. So dapat datang dua-dua, kita boleh tawarkan dua-dua. Tapi kalau jenis laki yang jenis, kebanyakan laki kan payah nak datang. Kebanyakan suami yang payah nak datang. Yang bini dia okey je nak datang. So kalau kata suami tu tak boleh nak datang, biarkan dia, lantakkan dia. Kau je rawat. Selamatkan diri kau dulu. Bila diri kau dah terselamat, automatik kau punya kekeluargaan pun dia akan susah nak terpisah. Okey, dia akan masih lock lagi. Dia susah nak berpisah. Tapi kalau dua-dua pun buat tak tahu, jumpa kat Jabatan Agama je lah. Okey. Badan ada lebam-lebam. Badan ada lebam kat badan, kenapa ya? Saya dah jawab dah soalan ni. Nenek saya mimpi nenek saya kahwin lagi. Ustaz, nenek saya mimpi nenek saya kahwin dengan Ustaz. Ini kurang ajar soalan kau ni. Kau mimpi nenek kau kahwin, kau punya pasal. Kau kaitkan aku dalam mimpi nenek kau dah, kenapa? Apa pasal pula aku pula berkait dengan mimpi nenek kau? Dedek kau dah kahwin, nenek kau punya pasal. Jangan kaitkan aku. Kahwin dengan Ustaz. Mimpi lelaki datang, mimpi lelaki datang buat benda yang tak elok, dipaksa terbangun baca ayat Al-Quran. Boleh saya tahu lelaki yang datang tu dia buat macam mana? Sebab saya tak tahu. Apa benda tak elok tu buat tu? Benda yang tak elok tu macam mana kak? Saya tak berapa faham benda yang tak elok. Macam mana dia garu akak ke, dia main rambut ke, tu pun tak elok kak. Okay, biasa mimpi-mimpi yang tak elok ni, biasa dia akan ajak bersetubuh. Okay, dia akan ajak bersetubuh, sama ada dia paksa, atau kadang ada setengah ni dia rela. Dia paksa, dia rela. Ada setengah ni dipaksa tapi tak rela, tapi bila bangun tidur dia akan menangis. Pun ada juga, tapi banyak yang rela saya tengok sekarang ni. Aku pun tunggu juga dia orang datang dalam mimpi aku, tak ada dah datang. Okey, kalau mimpi mimpi yang macam ni, mimpi gangguan lah kak. So kalau kak tanya pandangan saya, kalau dapat mimpi bersetubuh ni, dapatkan rawatan cepat, jangan sampai mengandung. Boleh ke mengandung dengan anak jin? Boleh. Saya pernah mendapat satu kes di Sarawak. Budak Sarawak dia berubat dengan saya kat sini, di mana dia tak ada boyfriend, dia tak ada suami, dia tak ada kawan lelaki, tetapi dalam perut dia ada kandungan. Okey, benda ni pernah berlaku dan ini saya cerita daripada pengalaman saya sendiri yang merawat. Tetapi kandungan itu mati dalam perut. Okey, dia mengandung di luar rahim. Okey, dan bila kita panggil benda tu datang dan kita komunikasi dan sebagainya, dan dia bagi tahu ini perempuan milik aku yang punya. Okey, so itu berpunca daripada, bukan saka tu itu kan, itu daripada jin asyik. Jin asyik tu dah lama duduk dengan dia. So korang kalau mimpi dapat bersetubuh ni, dia mimpi bersetubuh ni sekali je seumur hidup. Time-time korang nak akhir balik je. Okey, time akhir balik ni biasa kalau kau mimpi atas kapal Titanic, itu je. Naik kuda ke apa, itu je permulaan. Tapi kalau korang banyak kali tengok VCD yang bercanggah dengan agama pun, kadang-kadang mimpi juga. Tetapi mimpi jin asyik yang bersetubuh ni, dia seolah-olah macam real tau. Dia datang bersetubuh dengan korang tu macam real. Kemudian apabila korang bangun daripada tidur, korang terasa macam, what happened to me that night? Macam tu. Apa yang terjadi dengan aku malam tadi? Dia jadi tu. Lepas tu badan korang akan lesu. Kemudian korang akan jauhkan diri daripada orang. Korang tak nak bergaul dengan orang. Korang akan rasa diri korang lebih suka duduk dalam tempat gelap. Okay? Kalau benda-benda tu semua berlaku, kena dapatkan rawatan segera. Okay. Peluang sembuh tu macam mana? Kalau dah 11 tahun jadi busung, macam mana? Boleh tolong pesakit tu tanya. Kena ikhtiar lah. Dia bukan kira 11 tahun. Akak tu sampai 44 tahun tak ada jodoh pun okey. Dah jumpa dengan Uzai okey. Settle. Kena ikhtiar. Dia kena ikhtiar lah. Bukan kata jumpa dengan perawat ni confirm boleh sembuh, yang ni perawat ni confirm boleh sembuh. Tak. Untuk masalah busung, patutnya peringkat awal lagi benda tu kena diselamatkan.
Tetapi mungkin dia dah berubat banyak tempat, mungkin tak jumpa dengan selasi. So pasal tu saya cakap untuk kaedah busung, first kali pesakit perlu buat solat hajat 2 rakaat tepat jam 3 pagi. Okey, dengar sini betul-betul. Kepada pesakit-pesakit yang dah fed up, yang dah tekanan, duk berubat tak settle-settle, okey, ataupun sihir-sihir kategori berat, ataupun sihir-sihir yang jenis serangan yang sering dihantar bertubi-tubi. Cuba buat, okey, lepas korang dah dapat rawatan. Biasanya kalau korang tak dapat rawatan lagi, korang nak buat solat hajat yang saya cakap ni susah. Okey, dia akan jadi berat, bila korang dah dapat rawatan, itu adalah peluang korang nak buat benda ni. Bila habis je rawatan, cuba tolong juga diri korang buat solat hajat 2 rakaat tepat pukul 3 pagi. Bila sujud yang terakhir tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tu, bila kau dah sebut benda tu, kemudian bacakanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak-banyak yang mungkin. Okey, sebanyak-banyak yang mungkin sampai korang rasa nak tayat akhir lah. Baca sebanyak-banyak yang mungkin. Waktu korang tengah baca benda tu, dalam hati korang biar berkata-kata, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku, ya Allah. Aku dah tak tahan dah ini, ya Allah. Aku dah cuba ikhtiar dengan banyak tempat, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah aku orang yang benar-benar boleh bantu aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku, ya Allah. Minta pada Allah Ta'ala tu permudahkan. Okey? Hanya dia saja yang boleh mempermudahkan benda ni. Kemudian insya-Allah akan ada lorong-lorong yang dapat membantu kamu nanti. Bukan semesti jumpa dengan saya. Mungkin ada jumpa orang lain jumpa dengan orang lain yang laluan itu akan lebih mudah. Okey, Allah Ta'ala ni bila korang minta, dia tetap akan bagi. Tapi jangan kau buat hari ni sekali, 3 tahun lagi baru buat. Jangan buat macam tu. Kalau boleh, amalkan benda tu tiap-tiap hari. Okay, amalkan. Sampai akan terbuka juga kunci ni. Mesti dapat. InsyaAllah. Sebab saya sendiri, sebagai seorang perawat, saya menempis serangan-serangan berat dengan solat hajat saja. Okey, andai kata saya terima serangan-serangan berat daripada rakan-rakan perawat ataupun daripada tok bomo dan sebagainya, saya tempis benda tu dengan solat hajat pukul 3 pagi. Itu yang saya buat. Okey, so korang pun boleh cuba lah. Ni kesian dengan Ustaz. Adik saya sekarang ni tengah mengandung. Hari tu dia mimpi dia menyusukan baby, esok terus bleeding. Okey. Tu je, gantung. Siapa tu? Panggil dia naik kotak. Suruh dia naik kotak. Farah Hamid 08. Farah Hamid 08, kongsikan cerita anda. Farah Hamid 08. Boleh naik kotak. Sharekan lebih detail sebab awak punya cerita tu tergantung. Jangan sampai saya gantung awak. Sering nampak kelibat dan perasaan sedang diperhatikan dengan kelibat hitam. Petandanya apa? Awak boleh cuba kaedah kalau awak berani. Kalau tak berani, jangan. Awak boleh pergi dekat Facebook saya, okey, dekat page saya, awak ambil kaedah cara untuk menghancurkan hantu raya, cara untuk mencederakan hantu raya. Kalau awak berani, awak buat. Kalau tak berani, jangan. Dan kalau boleh, jangan buat seorang-seorang. Sebab salah seorang akan terasuk. Okey, dan benda itu akan kesakitan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Adik pekerja abang ni Jerong nama dia, ingat tak? Oh, dah mati dah, Jerung. Saya Dia ni mati kakak. lemas. Saya ni kakak dia. Hari tu minta tolong dengan dia nak jumpa dengan abang pasal adik saya sekarang ni dia tengah bleeding lagi. Sekarang pun bleeding lagi? Dia baru lupa dia mimpi dia menyusukan baby. Besok tu dia bleeding sampai sekarang. Air tawar yang saya pernah buat kat bini dia dulu, ada lagi tak? Dia mesti dah habis dah lama dah. Itu bini dia, sekarang ni adik dia yang kena ni. Tak apa, air tawar saya tak kira laki bini, jiran sebelah semua boleh minum. Okey je, saya tak pernah letak nama. Tak apa macam ni. Nanti bagi tahu dengan Jerung. Cakap bawa hari Isnin malam. Hari Isnin malam Hari Isnin malam. Hari Isnin ada kosong kot. Pukul 8.30. Pukul 8.30. Okey. Nanti bawa adik. Okey, terima kasih. Okay. Baik. Sama. Patut yang malam tu Jerung minta tolong tu aku ingat dia main-main. Dia masuk dekat live duk minta tolong. Aku ingat dia suka main-main. Tu yang aku tak percaya tu. Selasa bau kemian, bangkai, tapi orang lain tak bau. Selalu mimpi ular, kalajengking, baby menyusu, kes berat. Nazim
Enzame. Apa susah sangat sebut nama kau ni. Enzamzek. Okay, berat. Zaim. Ustaz Eddie, Acik mimpi bagi susu kat perempuan macam mana ya? Cik cakap terus terang jujur sikit. Kau bagi susu ke kau sendiri yang sedut susu tu? Kalau kau sendiri yang sedut susu tu, aku nak kena buat report. Okay, kau jujur sikit. Kau ni tak jujur ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Eddie. Ah, Ustaz Eddie kenal tak Muaz? Orang Kedah. Muaz pula. Muaz mana? Abang Cendol. Saya jarang kenal dengan orang cendol-cendol ni. Saya kalau nasi Arab saya kenal. Kalau cendol-cendol ni saya... Sebab tadi... Oh, cendol gorila. Cendol gorila. Okay, apa tu? Tadi Uzai pun ada masuk live dia ni. Uzai ke Umai? Okay. Okay, lepas tu saya nak tanya Ustaz Eddie. Sebab saya banyak kali kalau join live, mesti orang kata saya ada something. Something apa? Dia orang kata saya ada benda. Saya tak tahulah benda apa tu. Yang cakap tu mesti tahu. Suruh tanya dia lah. Dia yang cakap. Oh, tak tahulah. Cuma dia cakap, so dia berubat gitu je lah. Awak dah kahwin ke belum? Dah, tapi dah bercerai. Baru pertama kali kahwin, baru pertama kali cerai kan? Baru bercerai ke dah lama? Baru bercerai. Masa bercerai tu macam-macam masalah ke? Jadi panas dengan suami? Waktu nak bersama dengan suami tak boleh? Berat? Sering menolak? Awak ni kena sia pemisah sebenarnya ni. Pemisah pun ada, keturunan pun ada. Tu lah. Kadang tu kalau cakap benda-benda macam ni, aduh panas saya rasa. Saya rasa jadi panas. Saya pun dah panas tengok awak ni. Bukan awak yang panas tu, gangguan pada awak tu yang panas. Awak duduk mana? Saya duduk setiu. Itu Ustaz Eddie ada. Itu Ustaz Eddie ada join live Abang Cendol tu. Abang Cendol tu satu grup kita orang punya TikTok ni. Lepas tu Cendol saya tak kenal. Saya panggil dia Cendol Gorila. Tu saya kenal. Okey, Cendol Gorila. Cendol Gorila. Lepas tu dia orang cakap lah, no. Lepas tu dia orang cakap lah, no. Kalau no nak buat ke apa tu, Abang Eddie. Lepas tu Abang Eddie, Ustaz Eddie pun cakap, oh saya tengah dinner dengan family. Oh okey lah kata. Lepas tu, tu dia masuk. Abang Gorila. Dia duduk dekat hati kita je. Oh, tadi yo. Beres lalu komen. Sakit. Dia pun dia dah jadi ni kan. Dia sekarang ni dah handle ni. Saya dengar dia dapat jawatan jaga apa? Timbalan apa Persatuan Janda-Janda Malaysia ke macam mana ni? Okey lah tu. Oh, maknanya betul lah. Tak apalah, saya usaha berubat lah. Ada gangguan lah. Si pemisah tak settle lagi. Keturunan pun ada juga. Tapi awak anak nombor berapa? Saya 3 beradik. Saya anak nombor 3. Saya seorang perempuan tunggal. Nombor 1 lelaki. Okey tak dia? Okey. Tak ada masalah apa-apa. Mak saya biasa. Mak saya berapa kali 2 kali ke 3 kali dekuk sakit-sakit benda-benda gini. Mak umur berapa? Mak umur berapa? Around 50 lebih kot. 50 lebih kot. Tapi sering kali kena serangan sihir lah. Sakit-sakit sihir ni biasa kena lah mak. Biasa kena sebab dia lemah. Saya dia kena buat pemutusan dengan saka dia dulu. Oh. Pemutusan dengan saka dia. Tapi yang awak ni lebih baik yang buat saka tu awak tak payah pening sangat lah. Yang buat sihir tu kena settlekan dulu. Walaupun terkena sihir pemisah, walaupun dah terpisah,
awak dah bercerai dengan suami awak, tetapi sihir tu masih ada kat badan awak. Jadi bila kata dah terpisah, sihir tu buat apa? Biasanya dia akan buat sekatan atas jodoh awak. Awak akan susah nak Betul. dapat jodoh. Awak takkan Betul. boleh nak berkawan dengan orang. Awak ada perasaan, awak akan ada nafsu dengan seseorang, tetapi dia tidak akan lama. Lama-lama awak akan jadi macam malah. Jadi itu dia malah. Kalau Ganu panggil Kadang tu malang, kan. malang. Malah. Saya asal Kelantan. Oh, Kelantan pula. Kelantan pula. Dok, saya asal Pasir Putih Kelantan. Cuma saya stay kat Setiu ni kampung mak saya. Dapat garam. Kalau kat Setiu tu rasa ramai perawat dia. Tapi dia orang duduk tepi-tepi laut tu lah. Tapi tak tahulah sekarang dah banjir ke tak rumah dia orang. Ada insyaAllah. InsyaAllah. Itulah Cuba orang cari. kata benda ni jap saya nak tanya Ustaz Edia. Benda ni dah lama ke ada dengan saya? Saya nak kena check My Sejahtera awak. Oh. Saya tak tahu kak lama tak lama. Tu mana boleh jawab. Kalau benda lama tak lama, siapa boleh jawab benda tu? Kena check My Sejahtera baru tahu. Okey, baik. Kita tak ada jawab soalan tu kak. Yang kita tahu ada gangguan detak je. Lama tak lama kan cakap lama, kan cakap baru, kan cakap baru, cakap lama. Kan? Lama tak lama Okey, kita tak tahu. InsyaAllah nanti cari perawat yang berhampiran Okey, baik. Okey, baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang hantar si pemisah? Kenapa ramai yang kena ya? Apa dia? Siapa yang hantar si pemisah? Kenapa ramai yang kena ya? Siapa yang hantar dia tanya? Tak, yang korang sibuk cakap dia comel-comel tu dah kenapa? Dia naik kotak aku tanya soalan. Korang tak payah nak sibuk comel-comel lah kat bawah. Kalau kau dah comel-comel, kau pergi live dia cakap comel-comel. Soalan seterusnya, korang ni kelakar lah. Ustaz, biasa sihir pemisah ni, biasa sihir pemisah ni orang hantar ke? Saya kadang-kadang macam tak percaya. Atau ada sihir sesat ke? Tak, sihir tak sesat. Masuk air lah dia. Allah. Macam mana aku nak jawab soalan ni Okey kak, macam ni kak. Sihir pemisah ni dia tak sesat kak. Dia tak ada punya macam contoh saya nak hantar kat rumah belakang, sihir tu terkena kat kak. Tak ada. Sihir pemisah tak jadi macam tu. Sihir pemisah ni kalau dia orang nak buat, biasanya dia akan guna gambar, dia akan guna nama penuh, dia akan guna nama binti sekali. Sekarang lagi paling mudah sekarang, tak payah nama pun boleh. Gambar pun dah cukup. Tujuan orang buat sihir pemisah ni adalah dia tak nak tengok kebahagiaan kita. Okey, itu satu. Yang kedua, orang yang buat sihir pemisah ni kebiasaannya ada yang tak kena. Mungkin dia suka dengan kita ataupun dia suka dengan suami kita. Okey, mereka akan menghantarkan serangan ni supaya korang berpisah. So apabila korang berpisah, itulah peluang untuk dia dapatkan awak ataupun dia dapatkan suami awak. Okey, dia tak sesat, dia tak gila sihir tu. Okey, kebiasaannya macam tu. Okey, jadi saya selalu kongsikan simptom-simptom dia apa semua. Kalau ada, kena dapatkan rawatan. Jangan tunggu dah. Sebab kalau awak tak percaya, awak boleh pergi kat Jabatan Agama Islam dekat kawasan rumah awak tu. Kalau kata awak duduk Terengganu lah. Kalau kata KL lah. Awak jumpa dengan ustaz yang bahagian kaunseling tu. Awak tanya dengan ustaz tu, ustaz, berapa banyak orang yang bercerai disebabkan ilmu sihir pemisah? Biasa bahagian-bahagian kaunseling ni dia dapat detect. Dia tak boleh rawat tapi dia dapat detect. So saya ada kenalan juga dekat Jabatan Agama Islam Kuala Lumpur. Okey, di mana sahabat saya kerap kali dia bagi tahulah jumpa dengan ustaz ni. Dia just bagi tahu macam itulah. So dia kata dengan saya, dalam satu hari di Kuala Lumpur saja, ribuan orang yang bercerai disebabkan ilmu sihir pemisah. Okey, dan saya kerap kali bagi tahu dalam live saya, macam mana kita nak kontrol. Okey, dengar betul-betul ya, yang kena sihir pemisah ni apa semua. Macam mana kita nak kontrol kalau kata sihir pemisah tu dah masuk dalam badan. Dengar betul-betul. Aku jarang nak kongsi ilmu je ni. Okey, ni korang nasib baik lah sebab aku tengok view macam menarik je kan. Aku share lah juga. Okey. Apabila sihir pemisah tu dah mula datang, first kali dia akan buat korang berfikir yang bukan-bukan tentang pasangan. Dia akan buat macam, entah bini aku ni tadi pergi main dengan orang lain kot. Entah bini aku ni tengah WhatsApp dengan orang lain kot. Entah suami aku ni tadi entah pergi jumpa dengan orang lain kot. Padahal suami kau bagai nak gila ni duduk tengah buat kerja.
tapi dia akan buat permainan fikiran. Sihir pemisah ni bermulanya di bahagian otak ni, di bahagian kepala kita sebelah kanan. So kebanyakan orang yang kena sihir pemisah, di bahagian sebelah kanan dia ni akan rasa berdejut-denyut. Sebelum sihir tu masuk dah mula rasa ni. Dia akan fikir yang bukan-bukan je. Walaupun suami dia tak berapa nak handsome pun, walaupun suami ni memang hodoh, tapi dia akan fikir yang bukan-bukan. Dah lah tak handsome, dia akan fikir yang suami dia akan dapat orang lain juga. Macam tu. Okey, apabila benda tu dah kuasai minda dia, okey, bila kuasai minda dia, automatik perasaan marah akan muncul. Jadi, bila dia tengok suami dia ni tadi, dia akan cuba cari benda yang boleh menyebabkan kemarahan. Okey. Apabila benda ni terjadi, apa yang pesakit sihir pemisah perlu lakukan? Salah seorang kena keluar daripada rumah tersebut. Jangan stay dekat situ lagi. Sama ada kalau korang tengah bermulanya peperangan tu, contoh peperangan Rusia tadi nak bermula dekat ruang tamu, si suami gentle lah sikit. Bangun daripada tempat ruang tamu tu, duduk dekat beranda. Jangan stay dekat situ. Sebab sihir tersebut ada dalam kalangan ruang tersebut. Di dalam ruangan tersebut. Apa yang sihir ni akan lakukan? Apabila perempuan dah meluahkan segala-galanya, kau ni memang tak guna lah, memang biawak lah, memang lembu lah, apalah. Kau lelaki tak guna, duit tak pernah bagi. Padahal tiap-tiap bulan kad bank dia yang pegang. Kan? Kau memang tak guna lah kau ni, apa tak bagi, nafkah tak bagi. Apa ni, bila bersama pun kau bayang orang lain lah, apalah. Macam-macam lah. Dia perang, perempuan dia perang. Okey, bila benda tu berlaku saja, yang suami gerak dulu. Bangun, kau tak payah cakap banyak. Kau tak cakap, kau ni perempuan tak guna, kau ni masak tak sedap, tak payah. Kau bangun, kau keluar daripada kawasan circle tu dulu. Duduk kat ruang tamu luar. Sebab apa? Jangan biarkan sihir yang ada dekat wanita tadi menumpang dekat badan kamu pula. Kena faham betul-betul. Bila kamu ada satu sikap marah, sihir ilmu pemisah ni, dia punya kata kunci dia, kau kena marah. Bila kau marah, dia akan tumpang dalam badan korang dan dia akan buat korang lebih lagi marah. So, benda tu berlaku, maka akan jatuhlah talak buat kamu. So, bila korang dah bercerai, korang akan terfikir, apa benda yang aku dah buat ni? Apa salah bini aku ni? Aku rasa bini aku tak ada buat salah apa. Aku pun rasa suami aku tak ada buat apa. Okay? Sebelum dapatkan rawatan, ini salah satu kaedah macam mana korang nak buat sihir pemisah tu tak berjaya. Tapi korang kena pergi berubat lah. Cuma kalau korang tak jumpa lagi dengan perawat, mana-mana perawat, itu adalah salah satu kaedah. Salah seorang kena bangun dan keluar daripada kawasan tersebut. Kalau hak benda tu dah masuk pula kat korang, bini dia akan terus bercakap. Perempuan kalau beletih, mana nak stop? Pop, sampai kau simen mulut dia. Baru dia stop. Selagi kau tak simen mulut dia, dia popet. So, benda tu akan tekanan. Dan bila si suami ni marah, perasaan marah dah muncul, benda tu pula akan menumpang kat badan suami. Itu yang menyebabkan aku ceraikan kamu dan sebagainya lah. Kan? Okay? Kalau kata benda tu dah berlaku, dah terpisah lah. Walaupun dah berpisah, walaupun dah bercerai, dek kerana sihir pemisah, jangan korang takut sebab korang boleh rujuk balik. Jadi, bila dah kena sihir macam tu, cubalah dapatkan rawatan yang berhampiran. Okey, cuba dapatkan rawatan yang berhampiran. Kalau korang tak dapatkan rawatan yang berhampiran, kalau kata jodoh tu milik korang, wak imah sihir mangkuk apa benda dia letaknya sekalipun, tetap korang dapat selamatkan lagi rumah tangga. Tapi jangan korang buat ignore. Bila kita dah buat live, banyak perawat-perawat dah bagi tahu pasal simptom-simptom ni, dan korang memang perasan simptom ni dah memang ada kat korang, korang nak tunggu apa lagi? Dapatkan rawatan. Walaupun dah bercerai, selagi tidak dirawat, selagi itulah sihir tu masih ada lagi dalam badan korang. Okey? Faham anak-anak? Bagus. Sihir pemisah ni seronok kalau nak sembang sebab antara sihir yang paling top berlaku dekat Malaysia sekarang ni. Okey, paling top. So, kalau macam saka-saka ni orang tak berapa berminat sebab apa? Saka-saka ni banyak kategori yang macam bela harimau. Dia bangga dengan benda tu. Dia bangga dengan harimau putih, harimau hijau, harimau kelabu lah apa dia bangga. Biar dengan kebanggaan dia dulu. Nanti kita tengok lagi 10-20 tahun nanti, kita tengok ekor Maybank dia banyak ke tak. Okay? Sekarang dia boleh bangga dengan harimau dia. Kita tengok 10-20 tahun lagi ekor Maybank dia susut ke makin meningkat. Kan? Okay? Sihir pemisah memang tengah top sekarang. Saya pun banyak terima pesakit-pesakit sihir pemisah ni. Sihir pemisah memang, sebab sihir pemisah mudah nak buat. Dia tak susah. Dia daripada gambar je. Gambar. Engkau ada, aku tengok VTT siapa tau. Kalau kita, dia cakap apa?
kalau kita nak ambil gambar, pastikan kita tahan nafas. Bila kita tahan nafas, kita besarkan mata kita supaya sihir itu tidak terkena. Banyaklah kau. Aku kalau kau hantar gambar kau kat aku tengok. Boleh jadi ke tak boleh jadi. Tapi aku tak boleh buat lah. Adalah orang yang boleh buat. Engkau jegir mata ke, kau tahan nafas ke, asalkan itu muka kau, memang dia boleh hantar. Kau tak payahlah tahan nafas bagi nak gerak. Asal dia elok-elok senyum kau, sengit terus senyum. Kan? Pasal tu, kalau tak ada ilmu, jangan suka-suka kau nak buat statement macam tu. Sebab apa nanti orang semua tahan nafas. Tahan nafas, kena juga sihir tu. Dia orang ni kadang-kadang kan syok je kan. Ustaz nak try tahan nafas. Tahan nafas ambil gambar. Tahan nafas, jegirkan mata. Lepas tu apa? Jangan pandang kamera. Apa? Mata macam mana? Jangan pandang jangan fokus kat kamera. Banyaklah kau. Lepas tu baik tak ambil gambar kalau tak fokus kat kamera. So korang kat luar, So air. kau nak dapatkan ilmu-ilmu ni, jangan ambil dengan salah orang. Kalau kau tengok dia ni memang bukan perawat, lepas tu kau nak cerita pasal sihir dah kenapa? Lepas tu bila orang tanya soalan kau dah dalam kelupur. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Kan? Banyak yang macam tu sekarang ni. Kan? Ambil gambar pejam mata. Ambil gambar tu, ambil gambar pejam mata. Orang nak sihir boleh. Kau pejam mata ke? Engkau kalau ambil gambar cukur kening sebelah pun boleh kena lagi. Ataupun kau yang lelaki kan tak nak kena sihir pemisah. Ustaz, saya nak ambil gambar ni Ustaz, saya cukur separuh je, janggut separuh ada. Kena tak? Mana boleh tak kena? Mesti kena kan? Pasal tu kalau orang yang bijak pandai, biasanya mereka ni tidak akan kongsikan gambar keluarga mereka dekat Facebook ataupun dekat ruangan-ruangan. Dia yang tak akan kongsikan sebab benda ni bahaya sebenarnya. Pasal tu kebahagiaan rumah tangga kita sebenarnya kita tak boleh kongsikan dengan orang ramai. Tak perlu kongsikan dengan orang ramai. Kau dah bagi cukup kau dah lah. Kau bahagia, lepas tu kau tunjuk dengan orang ramai. Kau ingat orang ramai tu tak sakit hati ke? Kau ingat orang ramai, ada pasangan-pasangan di luar sana ramai yang tak bahagia. Lepas tu dia tengok pula kau bahagia. Kau kena faham tau, manusia ni dia ada hati dan perasaan tau. Bila hati perasaan tu tiba-tiba dia boleh auto jadi benci tau. Dia tengok nyampah pula aku tengok pasangan ni duk berpeluk-peluk, duk beromen-omen contoh. Yang aku ni tak ada siapa nak romen contoh. Kan? So benda tu bila ada kemarahan macam tu, kadang-kadang dia pergi pusat-pusat rawatan ni, dia nak buat benda lain. Dengan kau pun dia selitkan juga. Ya, kau pun dia selitkan juga. Dah tak pasal-pasal lah bercerai. Mula-mula bulan pertama kau pun pasangan bercium ni, anak pegang kepala apa semua. Selang bulan kedua, gambar Jabatan Agama Islam. Tu jam kau tahu nasib kau. Okay? So jangan benda ni jangan kita kongsikan lah. Cukup sekadar kita tahu rumah tangga kita bahagia apa semua dah. Kan? Kita nak kongsi dengan orang ramai, kau ingat apa? Kau waktu kau nak kahwin bukan orang ramai bagi kau duit pun. Kan? Bukan dia bantu pun apa benda, tak ada. Kau sendiri, kau yang bina rumah tangga kau sendirilah kena selamatkan rumah tangga korang. Okey, bacalah komen, janganlah palau. Aku tengah bercakap, aku nak baca komen. Sekarang kau nak aku cakap ke nak baca komen? Kau sekarang cendol. Kena kau sekarang. Betul, hati orang kita tak tahu. Pasal tu kebanyakan orang yang terkena sihir pemisah. Tapi kebanyakan, kalau nak saya jujur lah, kebanyakan orang yang kena sihir pemisah ni adalah orang yang suka dengan pasangan kita. Sama ada dia suka dengan suami kita ataupun dengan isteri kita. Ada orang yang suka, dia tak ada je tiba-tiba nak pergi santau kau pakai sihir pemisah, tak ada. Jarang berlaku lah. Kebiasaannya dia suka dengan pasangan kita, sama ada pasangan kita ataupun diri kita. Contoh sekarang ni ada seorang perempuan ni suka dengan saya, contoh. Dia nak dapatkan saya mungkin susah. Apa dia buat? Dia pun screenshot. Dia hantar kat Tok Bomo. Kalau kau hantar gambar aku dengan Tok Bomo, pisang lah korang. Kan? Jadi apa mereka buat benda ni sampai putus, sampai bercerai. Jadi Tok Bomo pun dah bayar 1,000, 2,000, dia pun buat kerja. Buat kerja galu. Kena pula iman pun tak ada, amal pun tak ada, beramal pun tak ada, tengok live aku pun tak pernah apa semua. Kan? Kena. Bila kena berpisah. Bila berpisah, jadi matlamat orang yang menghantar tu, dia akan jumpa lagi dengan Tok Bomo. Tok, cantik Tok. Hak pertama dah berjaya, dia dah berpisah dah Tok. Tok, sekarang saya pula nak dengan dia. Tok pun sediakanlah minyak senyonyo lah, minyak ni lah itulah. Kemudian perkahwinan seterusnya berlaku. Adakah perkahwinan ini akan kekal? Perkahwinan yang menggunakan segala ilmu-ilmu yang bercanggah dengan agama, perkahwinan itu tidak akan kekal. Itu bukan jodoh kamu yang sebenarnya. Jodoh kamu yang sebenarnya apabila kamu minta ditikar sejadah saja. Selain daripada itu, perkahwinan itu tidak akan berjaya.
naya dekat anak-anak kamu nanti dah ada anak 3-4 orang, tiba-tiba benda ini terbongkar. Okay. Buat lelaki ataupun wanita, kalau korang nak dapat tackle perempuan, contoh perempuan tu jenis cantik lah, korang dah memang geram lah tengok dia, memang tak boleh lah, weh tak boleh lah, ini memang jodoh aku ni, confirm dah ni, masa aku lahir dulu aku dah terbayang muka perempuan ni. Kau jangan nak syok-syok, kau pergi hantar ilmu-ilmu sihir, sebab ilmu sihir ini tidak akan berkekalan lama. Walaupun kau bayang Tok Bomoh tu sebanyak 10,000, 20,000 pun, ilmu sihir, ilmu pengasih ini tidak akan kekal lama. Hidayah itu milik Allah. Apabila Allah Ta'ala menurunkan hidayah kepada pesakit tersebut, tiba-tiba dia dah mula bersolat, tiba-tiba dia dah mula berpuasa, sihir yang ada dalam badan ini akan terbongkar. Dengar cakap aku betul-betul. Sebab apa? Kita kesian nanti, akan datang bila dah ada anak 2-3 orang, akan datang bila dah ada anak 2-3 orang, naya ke anak-anak tu tadi. Okay, tak perlulah nak guna sihir-sihir. Kalau dah perempuan tu tak nak kau cari, sekarang dah macam-macam ada. TikTok ada, Omi ada, Facebook ada, apa lagi, Instagram ada, lagi apa, tweet ada. Apa kau nak peding kan? Orang nak jalan terus. Perempuan pun macam tu. Kau tak payah nak bajet-bajet kau lawa. Zaman sekarang perempuan dah banyak. Kan? Kau bajet-bajet sangat tak jadi apa kau orang. Okey? Lelaki pun macam tu juga kan. Kau jangan nak test drive sangat. Kau rasa-rasa kau tengok body kereta tu dah ngam je, terus bayar deposit. Okey, terus booking. Okay? Jangan lama-lama. Perkahwinan yang guna ilmu sihir berapa lama bertahan? Perkahwinan yang gunakan ilmu sihir berapa lama bertahan? Okey. Kalau pergi jumpa dengan Tok Bomoh, Tok Bomoh buat, biasanya tak lama sangat. Tetapi kalau dia sendiri ada mentera, dia sendiri ada perkakas, dia sendiri ada keilmuan, mungkin bertahan lama juga. Sebab apa? Bila dia tengok dos dah berkurangan, dia akan masuk dos Tambah booster. Dos kurang sikit dia akan booster lagi. Dos kurang sikit dia akan penggalak. Lepas booster, penggalak pula lagi. Okay, so dia berkekalan lama sikit lah. Tapi kot macam mana sekalipun, tak boleh kekal lama. Okay. Sihir pemisah sering jadi pada pasangan je ke? Kalau orang yang belum berkahwin pun boleh dapat. Boleh bang, boleh. Sihir pemisah ni boleh jadi pada orang yang dah berkahwin dan sebelum berkahwin. Sihir pemisah ni juga boleh terjadi pada pasangan walaupun belum bertunang. Okey. Kalau macam contoh orang yang belum berkahwin ataupun orang yang belum bertunang ni, biasanya ex lama lah buat kerja. Okey, ex lama buat kerja lah benda tu. Okey. So sihir pemisah dengan ilmu pengasih ni lebih kurang sama. Dia lebih kurang sama. Okey. Cuma ilmu pengasih ni dia lebih kepada terbayang-bayang. Dia teringat, terbayang-bayang. Okey, bagus juga soalan ni. Sebab bekas suami berkahwin dengan si tukang sihir. Oh, ini lagi dahsyat. Bukan suami kahwin terus dengan tukang sihir. Lagi kekal lama. Kalau lah suami banyak duit dah keluar, payah sangat kahwin dengan tukang sihir. Tak apalah akak kalau suami dah kahwin dengan tukang sihir, akak cari yang tukang ubat. Dahsyat dia kahwin dengan tukang sihir terus. Akak kena cari tukang ubat, baru boleh akak kahwin. Akak kalau kata suami akak kahwin dengan tukang sihir, akak cari yang perawat. Akak kena tunjuk balik dengan dia. Kau kahwin dengan tukang sihir, aku kahwin dengan perawat. Memang gelupa tukang sihir tu. Aduh, macam-macam hal. Suami tak berapa percaya sangat. Macam mana je susah nak berubat. Sebab saya yang terima akibat. Macam saya cakap tadi, kalau suami tak percaya, awak yang dapatkan rawatan dulu. Okey, kalau buat sihir pemisah ni memang biasa tu kak. Kadang-kadang suami nak berubat, isteri tak percaya. Ada setengah tu suami nak berubat, isteri nak berubat, suami tak percaya. Suruh suami akak add akaun TikTok saya. Biar saya sembuh. Akak masuk nanti, akak tulis, Ustaz, ni suami saya kat atas. Aku sembuh dia nanti. Kau jangan takut. Aku buat kerja. Okay. X lawan dengan X. Apa tu? X lawan dengan X. Perawat lawan Tok Bomoh. X lawan dengan X. Perawat lawan dengan Tok Bomoh. Baru dia tahu nasib dia. Ustaz, kalau tak keluar period nak dekat setahun, mak datuk kau sampai setahun kau biarkan benda tu dalam perut dah kenapa? Okey, satu kalau kata period dah sampai bertahun, tak payah bertahun-tahun lah, 3 bulan juga.
3 bulan kalau period tak turun, akak dah pergi cek doktor, doktor pun tak tahu apa masalah, cari perawat yang berhampiran. Okey, dia 3 bulan, dia tak payah sampai setahun kak. Apabila akak biarkan period akak sampai setahun, kebiasaannya gangguan. Kebiasaannya, saya tak kata benda ni gangguan, kebiasaannya gangguan. So, bila akak sampai period tak keluar-keluar sampai setahun, biasa emosi akak akan terganggu. Okey, kebanyakan orang yang terkena masalah period tak teratur ni, kebanyakannya emosi pemisah. Okey, so bila akak dah bermain dengan emosi, akak kena faham satu benda, pemisah ini datangnya untuk bermain dengan emosi kita. Emosi kita akan berfikiran yang negatif. Kalau contoh akak biasa positif, dia akan buat sekatan kunci dekat bahagian-bahagian hari-hari akak supaya period akak tak boleh keluar. So bila period akak tak boleh keluar, automatik emosi akak akan lebih teruk terganggu. Okey, emosi akan lebih teruk terganggu. Betul, X tak percaya kena sihir, tak nak berubat. Kau cari yang baru. Baru X kan, apa kau nak risau? Adik saya 5 tahun tak ustaz, dia hujang lagi. 5 tahun tak apa, tak period. Adik saya 5 tahun tak ustaz bujang lagi. Masalah. Okey, kalau dah 5 tahun ni kena dapatkan rawatan lah. Jangan main-main lah benda ni. Dia sampai 5 tahun ni. Kalau korang period tak turun ni, macam contoh period tak teratur ni, korang biarkan, nanti badan korang akan membesar tau. Betul, 5 tahun tak. Dia besar kan. Nanti nak diet dah susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Badan saya jadi bisa-bisa, period tak teratur, dapatkan rawatan. Betul cakap ustaz, saya kena dengan ex-boyfriend saya, sakit hari-hari, sakit kepala, sakit perut, pergi klinik. Tak ada sakit. Oh, semua sakit. Pasal tu kau jangan bercinta melampau-lampau. Okey, buat pasangan-pasangan yang belum berkahwin. Dengar sini aku cakap betul-betul. Kau kalau time bercinta, kau jangan semua benda kau nak bagi. Seluar dalam kau nak bagi, baju dalam kau nak bagi, rambut kau nak bagi, kuku nak bagi, seluar. Jangan bagi benda-benda macam tu. Walaupun boyfriend kau cakap, yang bagilah satu coli ke abang ni, kalau nak tidur nanti nak letak, nak tutup mata. Abang kalau letak coli ayang dekat atas mata, abang boleh lelap. Kau jangan bagi. Okey? Abang kalau tak ada coli ayang letak atas mata ni, tak boleh nak lelap. Tak tahu kenapa. Kau jangan syok-syok pergi bagi benda-benda macam tu. Benda-benda macam ni, ada orang kat luar. Tak ada. Tu siapa? Baru sampai. Oh, baru sampai. Benda-benda macam ni, dia kau berapa? Cuba tanya kau apa? Benda-benda macam ni, kalau korang bagi, benda-benda ni kau dapat dekat Tok Bomo, habis korang. Dengar betul-betul. Kuku, rambut, darah. Okey, darah ni diorang dapat macam mana? Ni aku ajar taktik-taktik diorang. Okey, contoh sekarang ni, contoh perempuan lah. Perempuan ni lagi pergi jogging. Dia pun terkena pokok. Alah, luka. Boyfriend pun datang. Alah, saya luka. Dia pun ambil tisu. Dia pun lap. Darah ni tadi dia akan simpan dekat dalam poket dia. Darah ini tadi dia bawa ke Tok Bomo. Pasal tu lepas ni kalau korang lari alah luka. Nak lap tak payah, kita lap sendiri. Kau kena buat tu. Jangan bagi dia lap. Okey. Macam tu juga dengan korang punya apa, dengan plaster dan sebagainya. Plaster kan. Plaster kalau korang sayang. Meh abang tolong bukakan plaster. Tak payah bang. Kita belum kahwin lagi, biar I buka sendiri. Buat macam tu. Kau janganlah ambil tangan ayang. Baguslah. Ini sayang kat aku ni. Plaster pun buka. Banyak kaunya. Dia dapat plaster kau. Darah yang ada kat situ. Dibawa jumpa dengan Tok Bomo. Lepas tu kau meroyan lah tu. Meroyan. Duk fikir kat dia. Kau jangan syok-syok benda ni. Aku cakap benda ni atas pengalaman, atas ilmu. Atas apa yang aku rawat orang. Kan? Kau jangan syok-syok. Okey. Banyak kes-kes yang terkena sihir ilmu pengasih yang berat-berat, kebiasaannya kehilangan baju. Baju kadang-kadang kan kurang. Biasalah pasangan bahagia kan. Baju kau, bajuku juga kan. Tak apa, hari ni abang pakai baju ayang, esok ayang pakai baju abang kan. Sama-sama. Banyak kau punya pakai baju sama-sama. Okey, bila pakai baju sama-sama, ada peluang pasangan tersebut untuk mengambil baju tu tadi. Korang kena ingat, ilmu paling kuat, ilmu pengasih paling kuat apabila baju yang korang gunakan tu yang tak basuh lagi ada dekat tangan pasangan korang. Kalau ada dekat tangan pasangan korang, untuk menghantar ilmu pengasih tahap tinggi sangat-sangat mudah. Kalau ilmu pengasih tahap tinggi dah dilakukan, automatik korang nak kahwin ataupun korang nak berubat, memang susah nak sembuh. Sebab barang dah ada. Contoh sekarang kau jumpa dengan perawat pun dah balun lah, dah pancung lah hantu tu. Barang ni masih ada lagi. Dengan mentera-mentera yang seterusnya,
Barang ni ada ni. Untuk benda lain masuk balik dalam badan korang, sangat mudah. Okay. So buat 541 mata memandang. Bila bercinta, agak-agak lah. Jangan nak bagi kuku lah, baju dalam lah, seluar dalam lah. Okay, rambut especially. Benda-benda yang berkaitan dengan darah-darah kita, jangan bagi. Gambar, kalau kata pasangan bercinta ni, gambar tu standard. Boleh tak kena daripada gambar? Boleh. Tetapi kalau kata benda-benda yang saya sebutkan tadi lagi kuat. Kalau gambar, kena tak ilmu pengasih? Kena. Tapi kalau ada aksesori tubuh badan kamu, lagi kuat dan sukar untuk dirawat. Okay, gambar kenangan. Memang kenangan. Biasa aku berkoyak aku tak bercinta. Kau cakap macam aku tak pernah bercinta pula. Aku pun banyak juga gambar dulu. Kan? Macam tak bercinta pula aku. Buatlah kenangan kau. Okay, gambar pun tak boleh. Tapi kalau dalam Islam, kalau ikutkan, gambar pun tak baik, tak elok. Tapi kalau kau cakap pasal Islam sangat pun, korang pun bukan nak dengar pun. Kan? Boleh lah gambar, boleh lah. Tapi kalau nak buat, boleh juga. Okay? Macam contoh nama-nama penuh, nama mak kau pun sibuk. Tiba-tiba pasangan kau minta, nak tanyalah nama mak apa. Kau cakap lah dengan dia, boleh. Abang nak nama mak buat apa masa kita angkat nikah nanti, mana ada sebut nama mak. Cakap tu. Dia sibuk nak nama mak kau dah kenapa? Kan? Okay, barang-barang. Selipar tak ada. Selipar saya tak tahu. Selipar saya tak pernah dengar lagi, ataupun tak ada lagi orang gunakan selipar. Selipar tu biasa aku baling kat kau je. Kan? Selipar saya tak tahu. Okay, tapi benda-benda yang peluh tu penting. Benda-benda yang berpeluh tu daripada baju memang sangat penting. Bahaya. Okay, bahaya. Masuk air. Akak saya dalam proses berubat, tapi masih tak boleh nak lupakan dia. Dia akan makan masa kak. Dia akan makan masa. Kalau pasangan-pasangan kat luar, contoh, bila dah ada simptom-simptom macam ni, lepas dah berubat, korang jangan stop berubat. Walaupun perawat tu kata dah okey, kalau boleh 3 bulan sekali check. 3 bulan sekali check. Sampai korang rasa dah betul-betul puas hati. Pesakit pasti akan tahu badan dia dah okey ke tidak. Kau jangan nak dengar cakap perawat. Pesakit mesti tahu badan dia dah okey ke tidak. Pesakit mesti tahu fikiran dia dah okey ke tidak. Okey? Suka Zai. Soalan terima kasih banyak yang bagi gift Telapak Pandang. Terima kasih banyak-banyak. Tu korang boleh follow lah tu yang bagi gift tu. Biar dia ramai sikit follower dia. Biar ramai follower cukup 1000. Semua orang buat live depan ni. Aku tak payah buat live dah. Dia boleh setengah. Dia sampai ke berapa? Baru sampai. Baru sampai. Baru sampai 6.30. 6.30 tak done dah ni. So datang lepas maghrib lah. Tak sempat dia suruh makan lah. Hotel lepas maghrib lah. 6.30 takkan nak rawat setengah jam lah. Siapa lagi soalan? Apa ni? Saya buat live Ustaz naik kotak kau pula, aku pula nak. Aku punya live pun jarang-jarang aku buat. Kau nak suruh aku naik kotak kau pula. Ustaz bagi tengok buat penerangan bagi untuk cari perawat. Apa dia cakap? Buat penerangan untuk cari Mana soalan tu? acik-acik. Ustaz apa dia? Ustaz buat penerangan untuk cari perawat. Nak penerangan apa? Penerangan cari perawat macam mana? Tak faham. Jangan salah cari perawat. Perawat yang masuk pembalas. Tak boleh nak jawab soalan ni. Sekejap lagi kau orang marah. Sekejap lagi kau orang cakap kita jealous pula. Kan orang cakap kau seorang je lah, betul lah pula dah. Kan? Semua dah besar, fikir sendiri lah kau nak cari perawat macam mana. Hantar kau lah. Ustaz, maghrib je cepat mengantuk. Maghrib cepat mengantuk ada gangguan tak? Ilmu pengasih boleh hilang ke kalau tak merawat tak? Sampai mati lah kau dengan pengasih tu. Tak boleh hilang. Ilmu pengasih tak rawat tak boleh hilang. Dah booking tapi tak balas. Dah booking tapi tak balas. Apa ni? Saya dah WhatsApp Ustaz tapi tak balas. Bagi 4 nombor belakang. Saya terus balas je lagi. Siapa yang dah booking dengan saya tak balas lagi. Bagi 4 nombor belakang korang. Sekejap lagi korang Uzai Mak. Siapa yang dah booking dengan saya tak balas lagi. Bagi 4 nombor belakang. Kejap lagi yang mana dah tulis ni, sekejap lagi tu ambil terus Mak. Kejap lagi saya balas. Sebab mesej masuk dah terlampau banyak sangat. Ui, ramai rupanya dah booking tak balas. Aku kena cari jin lah seorang macam ni, tukang balas. Ada beza ke tanda-tanda pemisah dengan tanda-tanda ada beza ke tanda-tanda sihir pemisah pada pasangan dengan sihir pemisah pada yang belum kahwin?
tak banyak beza. Cuma nak test tu je masalah. Macam mana nak test? Dia kalau macam contoh orang yang dah berkahwin, dia boleh kesan melalui persetubuhan. Tapi kalau kata orang yang belum kahwin, takkan kau nak test pula. Tak boleh. Tapi simptom yang lain tu lebih kurang sama lah. Nanti jin reply. Berubat dari jauh-jauh boleh tak Ustaz? Boleh 100 meter saja. Okey. Saya cakap terus terang, saya tidak menggalakkan kamu buat rawatan jarak jauh kerana apa? Kerana tidak ada pemutusan rasmi. Okey. Apa tu pemutusan rasmi? Biasanya mereka ni ruqyah saja, jin tu keluar tak muntah. Lepas tu jin tu tidak dibunuh, tidak dikurung, jin tu masih merata-rata lagi. Kemudian ustaz tu pun dah turun kotak, dah turun daripada live, dah turun daripada video call, jin tu masuk balik tak? Masuk balik. Jadi tidak ada pemutusan. Lepas tu kunci-kunci tu nak buka macam mana pula? Dia ada kunci-kunci dia pula. Bila kena dah sia-sia macam ni, biasa ada kunci-kunci dia yang perlu dibuka. Kalau kunci-kunci tu masih tak dibuka, orang buhul tu masih tak dikeliarkan, benda ini nak datang, dia datang dengan mudah je dia datang balik. Okay. So kalau korang still nak duduk dekat VC, video call ni, kaedah rawatan yang boleh diguna pakai untuk video call ni hanyalah kalau kata tiba-tiba kena sampuk. Contoh sekarang ni kau pergi kat hutan, tiba-tiba kena sampuk. Pakai video call insya-Allah, sebab sihir itu bukan dihantar kepada kamu, tetapi dia menumpang badan kamu. Itu okey. Tapi kalau sihir yang memang dihantar kepada kamu, apabila jin tu dah masuk dalam badan kamu, dia akan buat locking, kunci-kunci dia akan lock badan kamu. Okey. So kalau kata kunci-kunci ni tak dibuka, macam mana benda tu nak settle? Tak settle. Kalau kata benda kena sampuk, minta tolong rawat, okey, insya-Allah boleh. Tapi kalau kata benda tu memang dihantar orang, saya tak galakkan. Tapi kalau korang nak cuba, boleh je, tak ada masalah. Banyak pula bagi nombor ekor ni pasal apa ni? Nak beli Magnum ke Toto ni? Pasal banyak orang bagi nombor ekor kat sini. Tempat belakang nombor tak balas. Ustaz, kalau Ustaz terkena sihir, Ustaz cari perawat juga ke? Kalau kata saya kena sihir yang berat, saya perlu backup daripada sahabat-sahabat yang lain. Kalau bukan kata, kebanyakannya saya cuba ikhtiar sendiri. Tapi kalau kata dah betul-betul berat ataupun serangan dah bertubi-tubi, saya pun kena cari perawat lain untuk bantu saya. Biasanya saya ada pasukan saya lah, tim. Tapi bukan dekat dalam TikTok apa. Saya ada lah, saya punya sahabat-sahabat yang di luar TikTok untuk bantu. Okay. Dan mereka pun macam tu juga. Saya kat Pandang Mewah je, dekat je Ustaz, boleh kena buat rawatan. Pandang Mewah tu kalau kata nak datang, akak datang je lah sekarang. Jalan kaki pelan-pelan. Okay. Ada Pandang Mewah tu belakang sini je, dekat sangat. Tapi WhatsApp lah, WhatsApp. Akak bagi 4 nombor terakhir akak, nanti Uzaim mark je lagi. Ramai je. Sebab mesej yang masuk dekat saya memang ribuan. Jadi saya memang tak sempat nak tengok mesej-mesej yang bawah-bawah tu. Kalau korang just Assalamualaikum, itu saja memang lebam lah, kau tunggulah. Kan? Ustaz selalu mimpi gaduh adik-beradik. Saka keturunan perlu disusun balik. Kemungkinan besar ada gangguan daripada saka keturunan. Pasal tu, orang yang ada saka keturunan, kemudian saka keturunan itu tidak ada pemilik, adik-beradik akan berkelahi macam anjing. Itu bahasa orang Perak. Okey, adik-beradik akan bergaduh kalau saka keturunan itu tidak disusun dengan sempurna. Okey, lepas dah susun dengan sempurna, apa nak buat? Terpulang pada korang. Kau nak jaga terus anak rimau tu, jagalah. Tapi kalau bagi saya, lebih baik buat pemutusan terus. Okey, tapi nak kena susun betul-betul. Kunci solek tu Ustaz. Ya, kunci solek. Berubat kat mana? Saya kat Kuala Lumpur. Saya di Ampang, Kuala Lumpur. Boleh tengok ke apa yang ada dalam diri saya ni? Siapa tanya soalan tu? Belas kali. Kedua balas. Saka boleh datang balik tak Ustaz? Tengok pada cara pemutusan. Kalau kata pemutusan tu kena tepat pada dia punya cara, dia tak datang balik. Atas dia. Kalau dah kahwin, Atas dia. kalau yang dah kahwin boleh ke? Kalau yang dah kahwin, macam mana nak tahu masa bersama tu Ustaz? Apa ni soalan ni? Ini soalan lucah ni. Assalamualaikum Ustaz. Boleh ke tahu apa yang tak kena dengan saya? Mana saya tahu? Takkanlah macam tu boleh tahu, dapat tahu. Korang ni macam-macam. Soalan lucah ni kau ni. Nak jawab juga ke soalan lucah tu? Dia orang memang suka soalan-soalan lucah ni.
mana nak tahu bila masalah bersama. Bagi tahu tak masalah bersama tak? Okay, macam ni dengar betul-betul. Aku dah banyak kali dah bagi jawapan soalan lucah korang ni. Tapi korang memang tak alert ke atau korang sebenarnya saja nak feel ke? Okay. Untuk si pemisah, okay, dalam rumah tangga hubungan tu macam mana nak tahu sama ada gangguan ke tidak. Okay. Mereka ni akan bermula dengan rasa feel yang membuak-buak. Mula-mula, wui ini macam Siti Nurhaliza, macam kau nampak bini kau dah macam artis, macam-macam artis. Angelina Jolie lah apalah, macam-macam artis kau dah bayangkan ni. Mana kata daripada jauh, nafsu korang dah bergelora dah tengok pasangan korang. Yang si isteri pula tengok pasangan, wui ini macam Hrithik Roshan. Tiba-tiba hidung kemek jadi mancung. Tiba-tiba, mana kata perasaan dah membuak-buak. Okay. Apabila hubungan suami isteri tu pun berlaku, okey, berlaku tu macam mana? Biasalah mula-mula cium-cium apa semua dulu, lepas tu buka-buka sikit-sikit lah contoh. Okey, bila benda tu dah berlaku saja, tiba-tiba yang si suami tengah keras-keras jadi kendur. Okey, belum bersetubuh lagi, yang keras tiba-tiba jadi kendur. Yang si isteri pula biasanya mula-mula banjir tu dah sampai jiran sebelah. Banjir sampai jiran sebelah. Apabila nak bersama, tiba-tiba matahari keluar dan kering, kemarau. Okey, tiba-tiba kemarau secara tiba-tiba. Okey, kalau kata benda ini berlaku, makna kata kemungkinan besar ada si pemisah dah berlaku. Permulaan dia yang lelaki tu ketuk meja pun okey, steady, nampak abang steady. Okey, yang isteri pun nampak, abang tengok nampak banjir sampai rumah jiran sebelah, kan? Bila nak bersama saja, automatik yang tadi tiba-tiba keras jadi kendur, yang tiba-tiba banjir, tiba-tiba kemarau. Okey, musim kemarau. Okey. Kalau benda tu kerap kali berlaku lah, memang kerap kali berlaku, kau kenalah dapatkan rawatan, kau nak tunggu apa lagi? Okey. Lagi parah bila kata bersetubuh bersama saja dengan isteri, tiba-tiba ada rasa benda mencocok. Yang lelaki lah akan rasa benda mencocok dan benda itu sakit. Seolah-olah macam terkena cocok paku tau. Seolah-olah cocokkan paku. Kalau kata benda tu berlaku pun, masalah dah berat. Okey, masalah dah berat. So, siapa yang banjir sampai jiran sebelah, komen sekarang. Kalau jiran sebelah dah tak offer nak menolong, macam mana? Masuk air. Mampus. So kalau macam orang tak kahwin lagi pun samalah juga. Sama juga, cuma tapi kalau belum kahwin, kau tak boleh lah nak test air tu banjir tak banjir sampai jiran sebelah tu, kau tak nak test lah. Kalau pasangan rumah tangga boleh lah. Kalau yang tak kahwin, janganlah kau tengok lepas kau tengok live aku pula. Yang abang aku ajak awet kau, yang abang ada tengok live ustaz ni. Dia bagi tahu pasal banjir dengan keras lah. Yang kita kena cuba ni, takut kita kena sia pemisah. Tu memang nak kena ludah dengan aku, kan. Aku tak cakap macam tu pun, kan. Kau jangan nak pergi test drive pula. Macam tu lah maksudnya, Selangor selalu tak ada air. Selangor memang Selangor yang tak ada air. Ni tiba-tiba air bocor sampai ke rumah sebelah ni. Siapa punya kerja? Ustaz, saya seorang peniaga. Kenapa dalam bisnes saya mesti ada halangan dan kadang-kadang putus asa? Sihir perniagaan. Okey, ni sihir perniagaan pula. Okey, dah bab banjir dah habis, Okey, jangan cerita lagi bab banjir. Okey, bab sihir perniagaan lah. Dengar betul-betul. Mana peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga besar ke, sederhana ke apa ke, dengar betul-betul. Sihir perniagaan, biasa akan mimpi yang bukan-bukan tak? Akan mimpi yang bukan-bukan. Akan mimpi ular, akan mimpi kala jengking, akan mimpi duit shilling, akan mimpi tiba-tiba, akan mimpi apa tu? Allahu akbar. Apa shilling. Bukan shilling, satu lagi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan mimpi cendawan tumbuh. Okey, cendawan tumbuh. Kalau kau pergi kat satu-satu tempat, tiba-tiba cendawan tu tumbuh. Kalau mimpi macam tu semua, ke arah sihir perniagaan itu sudah muncul. Okey, macam mana yang korang nak tahu korang dah memang terkena sihir perniagaan? Bahagian pelipat kaki korang akan kerap kali sakit. Bahagian separuh badan korang akan rasa lemah. Separuh daripada bahagian tiba-tiba tangan tak boleh nak angkat. Tiba-tiba akan jadi kebas separuh badan. Makna kata itu semua berkaitan dengan sihir perniagaan. Apa yang susah-susah? Aku bagi jawapan senang, itu pun tak faham lagi. Kalau ada, pergilah. Kalau ada,
Pergilah rawatan. Jangan kau bawa pula kunci kedai kau pula pergi dapat rawatan. Kau yang pergi dapat rawatan. Bukan kunci kedai kau yang bawa. Kedai kau tak bersalah. Kau pergi dapat rawatan. Okey. Untuk siap perniagaan, sebaik-baiknya bawa orang yang handle company dan juga owner company. Okey, sebaik-baiknya bawa dua-dua. Kau jangan nak selamatkan diri kau je. Bawa owner company siapa? Okey, contoh owner company ni A. Kemudian korang punya manager yang betul-betul handle kau punya marketing apa benda. Manager kau siapa? Kalau kau ada 10 manager, kau bawa lah 10 sekali. Salah seorang ni akan kemungkinan ada masalah. Siap perniagaan juga kena hati-hati. Okey, kebiasaan benda ni berlaku kepada peniaga-peniaga kecil. Peniaga-peniaga besar pun ada, tapi banyak yang kena kat peniaga-peniaga kecil. Okey, kalau kata yang tukang masak, kalau kata kau orang buat kedai makan, tiba-tiba kau masak pagi, tengah hari dah basi, ada gangguan siap perniagaan. Kemudian kawasan tong sampah tu kau dah bersih, dah tak ada apa dah tong sampah tu kau dah bersih, sampah pun kau dah bersih, tetapi ulat sampah banyak sangat. Walaupun kau dah sapu-sapu dah tembak api apa semua, lepas tu selang 2-3 minit ulat sampah tu masih datang lagi. Okey, lepas tu biasanya kau akan jumpa beras kuning bertaburan dekat korang punya kawasan kedai. Lepas tu korang akan jumpa duit siling yang selalu bertaburan. Duit siling tu jangan ambil dan jangan letakkan dekat dalam korang punya mangkuk. Bila kau letakkan benda tu kat dalam mangkuk korang, mangkuk apa panggil apa? Counter cashier korang, macam mana kau kutip duit siling tu, macam tu jugalah rezeki kau akan jadi macam duit siling je. Itu dia punya pepatah dia. Macam mana kau kutip duit siling tu, macam tu jugalah kau akan jadi duit siling lah. Duit siling je. Perniagaan kau takkan dapat sampai beringgit-ringgit, berpuluh-puluh ringgit, tak ada. Dia akan jadi buat duit siling je. Jangan pergi kutip benda tu. Kalau kutip benda tu, mana kata masalah akan datang ke korang. Okey? Poin utama dia adalah bahagian pelipat kaki. Kunci dia memang dekat bahagian pelipat kaki. Okey? So, mana-mana perawat pun boleh try kaedah ni. Cuba tibai dulu kat bahagian pelipat kaki dia. Biasa ada kunci kat situ. Kalau kunci ni berjaya dapat diselesaikan, insya-Allah kan, bolehlah dibantu orang tu. Saya niaga ayam proses, sebelum ni niaga saya 1,500 kilo. Satu hari sekarang baru 500, 600 kilo. Sekarang orang dah tak nak makan ayam, sekarang orang makan unta. Sekarang orang makan unta. Orang dah tak nak makan ayam. Okay? Awak boleh pergi dekat VTT saya ada merawat satu kilang ayam besar jugalah yang terletak kat mana itu aku pergi lah. Dekat PJ. Saya tak boleh sebut lah nama tempat tu. Kilang ayam yang ada di Kuala Lumpur, saya pergi. Abang tu dah nyaris nak bankrupt. Saya ingat dia dah teruk sangat, dah kritikal. Kan biasa owner-owner ayam ni dia nak bankrupt baru cari aku. Waktu dia senang-senang tak nak hantar ayam kat aku. Kan? Dah bankrupt baru cari. Okay? Alhamdulillah kita dapat selamatkan dia untuk saya panggil, saya transfer terus benda tu, panggil terus benda tu, kita transferkan terus, dan alhamdulillah sekarang dah okey dah. Okey, so sebelum ayam tu makan sendiri, jadi cari perawat yang berampiran dapatkan rawatan. Kalau letak duit kertas tak ada. Duit kertas tak ada masalah. Duit kertas tu biasa orang tercicir. Duit kertas tu kau ambil je, kau buatlah makan-makan kau ikut kau lah. Terkutip pun tak boleh bang. Pasal tu kena masuk dalam live perawat, dia akan bagi penerangan bang. Yang abang satu owner kedai yang dalam beg duit ada ribu-ribu. Yang abang sibuk nak ambil duit 10% 20% tu dah kenapa? Faham tak? Abang ni ada duit. Orang buka bisnes, ni bukan orang tak ada duit tau. Orang ada duit. Yang abang nak kutip duit 10% 20% tu dah kenapa? Apa yang menggerakkan hati abang untuk mengutip duit tersebut? Itu persoalan dia. Okey, apa yang menggerakkan hati abang untuk buat macam tu? Saya dah terkutip nak buat macam mana? Kalau dah terkutip nak buat macam mana? Macam tu lah. Kesian tak? Tu lah kesian. Ada juga yang kesian kat aku kan. Nak tanya contoh perubatan tu dibuat oleh orang adik nak tanya contoh orang yang berubat tu dibuat orang ada efek tak pada perubat tu. Kiranya perubat ada, tapi itu kena rancangan lain lah. Ini rancangan lain. Ini rancangan perawat dengan pesakit. Ada kalau rancangan tu perawat dengan perawat. Itu baru boleh. Rancangan tak kena lah. Okey, ada efek tak? Ada efek. Memang ada efek. Saya pernah terlantar, saya tengah-tengah mengubat, saya pernah terbaring. Lepas berubat tu saya terbaring pun ada. Okey, saya pernah terbaring, tapi saya pulihkan nak balik diri saya. Sebab perawat dia mesti kena tahu kaedah macam mana nak pulihkan diri. Adakah bisa boleh masuk dekat perawat? Boleh. Bisa. Macam baru-baru ni Uzai tersalah step,
bisa yang dia tarik tu masuk dekat badan dia. Nasib baik cepat entap. Kalau tidak dia lah akan sakit. Okay, ada lagi soalan tak? Ustaz, kalau dah terkutip tu nak buat macam mana? Awak tengok. Pelipat kaki kat mana bang? Angkat kaki tak tunjuk. Masuk air. Tengok ni. Sini ni pelipat kaki. Ni bahagian pelipat kaki. Kau ni karang. Lipat kaki pun kau tak kenal. Masuk air. Ayah juga tu lah. Pelipat kaki pun tak kenal. Kena lipat juga dia kan. Ustaz jujur betul. Aku tunjuk pelipat kaki. Aku pun jujur sebab aku tahu kau memang tak tahu. Kau nampak muka aku tadi tunjuk pelipat kaki tak jujur ke? Jujur juga. Masuk air dia. Pelipat kaki. Selain daripada pelipat kaki, bahagian mana lagi akan sakit? Selain daripada pelipat kaki, bahagian tumit kaki. Tumit tahu tak? Nampak? Okay, tumit pun akan mencucuk-cucuk. Tumit pun tak kedal, parah kau ni. So kalau ada benda-benda tu, gelak-gelak juga kan. Aku penat dah ni, tunjuk pelipat lah, tunjuk tumit lah. Okay, ada benda-benda tu kau pergi lah dapat rawatan. Masuk air dia. Tapi macam sihir perniagaan, kau jangan tunggu lama-lama. Sihir perniagaan, kau kena fikir satu benda, kau keluar modal yang banyak. Okay, korang keluarkan modal yang banyak, disebabkan terkena sihir perniagaan, habis macam tu je. Okay, habis macam tu je. Kalau meleleh air mata tu gangguan tu. Okay? Sepatutnya kau gelak je, kau tak perlu meleleh air mata. Masuk air. Lepas ni kena sediakan gambar kaki lah. Lepas ni aku akan sediakan patung. Nanti aku beli patung lah. Pelipat kat mana. Pusat tahu pusat? Tak tahu pusat, aku nak tunjuk pusat dia. Pusat pun tak tahu. Pusat kawalan. Tahu tak pusat kawalan dekat mana? Kalau sihir kat tempat kerja macam mana? Sihir kat tempat kerja sama juga kaedah dia macam sihir perniagaan. Okey, simptom-simptom sihir kat tempat kerja dengan sihir perniagaan lebih kurang sama. Ya, lebih kurang sana. Lebih kurang sama. Kalau kata okey, cuma kalau sihir perniagaan tahap yang betul-betul berat, kalau korang masuk kat tempat perniagaan tu korang nampak tai manusia. Kalau itu dah berlaku, lebih baik kau tutup je kedai kau pergi cari kedai lain. Sebab kau akan habis duit beribu-ribu dekat kedai kau nak selamatkan kedai kau. Kalau sampai tai manusia, ada orang dah berak kat situ, bukan tai kucing tau. Kau nak tengok tak tai manusia dia? Kalau kau tak kenal tai manusia, aku nak tunjuk. Okey? Kalau tak kenal tai manusia, aku nak tunjuk. Kau mestilah tahu beza tai manusia dengan tai kucing. Kalau tai kucing tu tak ada masalah. Kalau tak kenal tai manusia, aku nak pergi toilet ni. Tak apalah. Okey. Kalau tai manusia berat. Okey, kalau tai manusia tu better kalau kata kedai tu korang menyewa. Okey, korang menyewa kedai tu better korang carilah, sewalah kedai lain. Okey, cari kedai lain. Bau dia macam mana? Nak sampaikan bau dalam ni. Aduh ya Allah. Macam-macam hal lah korang ni. Ustaz kalau selalu tak suka saya tanpa sebab. Kadang-kadang baru-baru kenal, tak lama tiba-tiba dah tak suka. Satu mungkin sikap kot. Sikap tak kena. Okay, kadang-kadang sikap kita pun tak kena juga. Orang jadi tak ngam. Okay, yang kalau kata sikap pun dah berubah, sama juga ada gangguan lah tu. Berat sangat dah ni. Saya selalu sakit tumit, sakit kepala. Kadang-kadang cepat panas. Gangguan dah berat dah kat awak ni. Misyahaling. Misyahaling. Gangguan dah berat dah tu kak. Pusat kepala letak kat kepala. Ustaz, sakit belakang mencucuk-cucuk kenapa? Sakit belakang daripada asal nak membuka maghrib, biasa akan mencucuk-cucuk. Okey. Ni kesian ni.
Ibu kaki kiri mencucuk-cucuk. Korang tahu tak masuk ibu kaki kiri mencucuk-cucuk tu macam mana? Okey, ni aku ajar lagi satu benda. Ni last lah. Sikit lah, lepas tu kita end live. Okey. Macam mana nak tahu sihir tu masuk daripada bahagian kaki kita? Okey. Sihir ni, kalau dia masuk melalui bahagian kaki, contoh ni kaki lah. Takkan aku nak berdiri nak tunjuk kaki aku. Contoh ni kaki Okey, ni bahagian kaki kita. Kalau korang rasa, tak boleh tunjuk pisau tak? Ambil Boleh ni. genggam mata. Ya. Kalau korang rasa, contoh ni tapak kaki korang. Kalau korang rasa tiba-tiba ada jarum macam nyet. Perasan tak? Pernah perasan tak? Nyet. Dia macam, dia cucuk sekejap je. Dia cucuk sekejap, dia akan lepas. Makna kata gangguan dah mula masuk dalam badan. Okey? Gangguan dah mula masuk dalam badan kalau tiba-tiba rasa macam tercucuk jarum dekat bahagian kaki kita ni, depan. Kalau benda tu masuk, mencucuk je, makna kata gangguan dah mula masuk. Macam mana nak tahu dia dah masuk? Tulang belakang sakit. Kalau tulang belakang sakit sampai ke tengkuk, makna kata benda tu dah ada dalam badan. Ni ilmu ni. Okey? Ya Ustaz, rumah tangga saya pun sekarang jadi masalah. Saya nak niaga ayam tu, bisnes pun dah tak drop sekarang. Rumah tangga pun masalah juga. So sekarang macam mana ni? Nak saya jualkan ayam awak ke macam mana? Ni tak ada jalan ni kak, kena pergi rawatan lah. So macam mana sekarang? So saya dengan awak berniaga sekali ayam ke macam mana? Kita nak kira macam mana ni? Ustaz Eddie, kalau Ustaz Eddie berkongsi ilmu pesakit jadi perawat boleh Apa dia? Ustaz Eddie, kalau Ustaz Eddie berkongsi ilmu pesakit jadi perawat boleh ke? Kalau kongsi ilmu pesakit jadi perawat, ramai dah dalam ni pesakit jadi perawat. Naik kotak, turun kotak selang 3 hari jadi perawat. Ada juga. Kan? Korang kena scam lah, ikut korang pandai-pandai. Betul lah, itu yang saya rasa. Itu yang korang rasa. Saya bagi tahu benda ni, benda pengalaman saya sendiri, benda pengalaman saya merawat. Okey, benda pengalaman daripada pesakit-pesakit saya sendiri tau. Ini bukan ambil kat Google ni semua, tak ada. Okey. Pasal tu aku tahu korang suka tengok aku sebab benda ni. Kan? Sebab benda ni korang tak dapat kat lain-lain. Yang lain-lain biasa tak nak bagi tahu. Yang lain-lain biasa sembang kahwin dengan bunian lah, apalah. Benda yang pening. Benda yang pening ni aku tak minat. Okey. Lipat kaki mencucuk-cucuk ada kunci. Apa cerita bunian-bunian. Benda pening lah. Ni lah Ustaz jual partner. Boleh nanti kita discuss tengok. Saya jual unta, awak jual ayam. Orang pernah kita hijab. Orang pernah kata hijab kita kena tutup. Apa maksudnya? Dia bukan hijab akak tu kena tutup. Makna kata orang yang hijab terbuka ni ada saka keturunan. Okey? Ada saka. Korang dengar lah cakap aku. Aku ni bercakap berdasarkan pengalaman. Korang janganlah cakap benda tu anugerah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau nak bagi anugerah, banyak lagi benda lain yang dia boleh nak bagi. Yang bercakap pasal anugerah ni, dia sendiri pun ada masalah saka. Pasal tu dia bercakap pasal anugerah. Okey. So kalau ada yang mata terbuka ni, hijab terbuka ni, ada hijab terbuka disebabkan benda ni keilmuan, ada yang terbuka disebabkan benda ni saka keturunan. Okey, lagi satu apa, kasyaf. Ada yang sebut benda ni kasyaf. Kau siapa nak dapat kasyaf? Kau ingat kasyaf tu senang-senang ke nak dapat kat korang? Kan? Kasyaf ni bukan perkara yang mudah-mudah, bukan senang-senang korang nak dapat. Tapi ada jenis yang mangkuk-mangkuk ayun ni, kadang-kadang dia rasa macam dah nampak tu dah kasyaf lah, banyak punya kasyaf. Kan? Kau jangan nak kasyaf sangat kan. Benda ni bukan main-main. Okey, benda ni bukan main-main. Orang yang betul-betul beriman kuat pun belum tentu dapat lagi kasyaf ni. So tak payah kau nak terpengaruh. Kau tengok muka dia pun tak berapa nak suci, lepas tu tiba-tiba kau percaya dia kasyaf. Contoh, jangan. Okey, benda ni berkaitan dengan masalah. Ada tak keilmuan untuk membuka mata batin ketiga? Ada. Tapi bukan kau nampak pocong tu terus macam tu nyata. Siap kau boleh buat drawing dan sebagainya. Tak boleh. Okey, tak boleh. Macam aku cakap dengan korang, kalau nak trace benda ni betul tak betul, panggil 4 perawat yang mata batinnya terbuka. Okey, kemudian lukis ataupun tunjukkan. Cuba kau suruh tulis drawing kat paper. Drawing kat paper, kau nampak apa, kau nampak apa, kau nampak apa, kau nampak apa, kau nampak apa. Semua jawapan akan berbeza. Semua jawapan akan berbeza. Okey? Dah kalau macam tu, mata batin kau spesies apa? Mata batin kau spesies apa? Yang ni apa? Mongolia. Yang ni spesies mata batin apa? Uruguay. Yang ni Ura ke macam mana? Kenapa jawapan kau semua tak sama? Kalau mata batin dah terbuka. Okey? Pasal tu kalau kita nak cerita keilmuan, pastikan jawapan kita bagi tu jangan merosakkan fikiran umat Nabi Muhammad SAW. Okey, benda ni penting. Benda ni boleh merosakkan akidah.
Okay. So mata batin terbuka ada tak? Ada. Tapi yang banyak orang Malaysia kena ni, semua kebanyakannya orang yang ada gangguan saka keturunan. Okay. Kau tak cakap aku. Dekat dalam ni ramai yang mata batin semua dah terbuka. Ada contoh kau ambil 4 orang. Kau pun hantar gambar. Mesti dia yang ni pasal perawat ni cakap lain. Perawat ni cakap lain. Perawat ni cakap lain. Perawat ni cakap lain. Habis tu macam mana mata batin dia orang terbuka tu pasal semua lain-lain. Kalau benda tu Allah Ta'ala punya anugerah, mesti jawapan dia sama. Dah kenapa semua mata batin tak sama? Kenapa semua berlainan? Jawablah soalan tu. Ada setengah orang, saya perasan, ada setengah orang yang macam berminat dengan keilmuan tetapi tersalah didikan. Okey, fokus pada benda yang tak sepatutnya. Sepatutnya kau fokus nak masuk dalam bidang rawatan ni, kau fokus pada benda yang sepatutnya. Jangan fokus imajinasi yang sampai ke alam-alam pelik-pelik ni. Kalau kau imajinasi sampai sana, kau tak dapat apa. Okey, kau tak dapat apa pun benda tu. Kalau kau nak jadi perawat, fokus pada benda yang sepatutnya. Okey, bukan fokus kahwin dengan bunian lah, beranaan. Itu dia seorang ke tahu. Kau pun tak tahu betul ke tak betul. Ada tak benda ni? Ada. Tetapi tidak sesuai dipertontonkan secara umum. Ada tak pasal bunian ni? Ada. Tapi tidak sesuai diceritakan dalam umum. Cukuplah kau dengan bunian tu Jian tahu. Dah. Orang lain tak payah tahu. Okey. Ini sekadar pandangan supaya kita tak sesat, kita tak jauh daripada akidah. Sebab nanti ramai pula yang kahwin dengan bunian. Susah juga. Kalau keadaan kena ludah dengan jin macam mana? Mana? Keadaan kena ludah dengan jin. Okey, keadaan kena ludah dengan jin biasanya akan jadi gatal-gatal kat badan. Akan jadi tumpuk-tumpuk gatal kat badan. So kalau kata benda tu berlaku, mana kata ada gangguan lah, ada gangguan, ada kena ludah dengan jin. Kebiasaannya jadi macam tu lah, kebiasaannya akan jadi macam tu. Okey, gangguan tu berlaku macam tu. Tak pergi lagi. Sebenarnya kejap. Keadaan kena ludah. Biasanya macam tu lah, dia akan jadi bintik-bintik. Macam kena, macam mana si Bella kena bawa ni? Bintik-bintik merah. Macam kena, Allahu Akbar. Kata biang. Macam kena gela-gata. Macam tu lah. Macam kena gela-gata. Aku tak tahu bahasa gela-gata apa lah. Gela-gata tu macam gatal-gatal macam tu lah. Macam tu lah. Sopak ruam lah, gela-gata macam tu. Biasanya macam tu. Secara tiba-tiba. Tu macam tu kita panggil kena ludah dengan jin lah. Tapi kalau aku jin ludah, aku ludah jin tu balik. Tapi ada setengah perawat, dia nak dakwah lah. Aku tak ada dakwah dah. Jin-jin nak dakwah apa. Ya, ada yang kita boleh dakwah lah. Tapi kalau ada yang jenis dah duduk dalam badan, dah meroyan lama dalam badan, nak dakwah apa lagi dah. Ustaz, kalau orang Ustaz, kalau orang cakap kedai tutup sedangkan buka, macam mana? Itu gangguan, itulah gangguan perniagaan. Itu gangguan perniagaan. Itulah dipanggil gangguan perniagaan. Mimpi arwah nenek datang naik buaya dalam banjir. Oh, ini saka agak hebat jugalah. Kalau dalam perawatan kita panggil agak hebat jugalah sebab dia boleh tembus pandang. Okey, saka jenis macam ni kalau kau duduk kat sini pun kau boleh tahu siapa datang rumah. Mungkin nenek ada keilmuan yang macam ni. Okey, hak ni bukan panggil anugerah kat hak ni panggil saka keturunan. Okey, ni bukan panggil anugerah, ni dipanggil saka keturunan. Okey, saya selalu jumpa Shiling. Saya dah jawab lah soalan Shiling, dah jawab. Lain kali awak kena masuk live saya awal-awal. Tekan loceng kat atas tu. Sebab saya punya live biasa saya akan buat rawatan secara mengejut. Okey, saya akan buat live rawatan secara mengejut. So kalau korang dapat loceng tu, kling, mana kata ada benda yang menarik yang saya akan kongsikan. Okey, Ustaz ada tak kenal mana-mana perawat Johor Bahru? Saya tak kenal siapa pun saya tak kenal. Saya kenal diri saya sendiri je. Saya lain semua saya tak nak tahulah. Pening lah. Boleh. Aku tak nak kenal siapa-siapa pun perawat sebenarnya. Aku nak tahu diri aku je. Aku tak nak kenal siapa-siapa dah. Pening. Banyak sangat complicated. Makin garang pun kan. Garang. Apa maksud mimpi laki lain? Mimpi ni laki lain, esok lain. Ui, dahsyat kau ni, macam-macam laki datang ni. Ada dua lah, sama ada kemungkinan saka keturunan spesies jantan ataupun jin asyik. Kalau saka makan macam tu lah bos. Aku tengah live ni, Bob. Kau kejap lagi kan aku pusingkan kau yang live ni kan. Kau duduk diam-diam. Kalau nak saka makan, kau makan je. Siapa tu?
Kereta kau bawa. Mana dia tengok motor? Apa masuk kadam? Kadam tu maksudnya orang suruhan, jin suruhan. Okey, jin suruhan. Mak saya mimpi arwah mak dia. Mak saya mimpi arwah mak dia. Mak dia bagi duit dalam mimpi. Lepas tu mak saya kata, ambillah. Itu ada kesaka? Tak, itu tak ada kena apa. Itu mungkin adalah rezeki dia nak bagi kot. Saka dia tak macam tu. Dia tak ada masuk mimpi mak awak masuk mimpi orang sana, masuk mimpi sini. Jauh sangat dah tu. Pertalian darah tu dah tak ada dah tu. Dia mesti berkait dengan pertalian darah. Ustaz, kalau lebam hitam kekuningan maksudnya apa? Kalau hitam kebiruan pula maksudnya apa? Wih, ini lagi seram soalan ni. Kalau lebam ada kuning merah pula ni. Itu dia lembat lama sangat. Kalau dia macam ni. Kalau hitam kebiruan, mana kata love bite tu baru berlaku. Kalau dah kuning-kuning tu, mana kata dah hujung-hujung dah tu. Dah lama dah tu. Okay? Macam-macam soalan korang. Mimpi ikan duyung tak ada apa tu kak. Banyak sangat tengok cerita Indonesia kak hari ni. Kenapa pula mimpi ikan duyung? Aduh, ikan duyung pula jadi bangsa pula. Ikan duyung pun dia masuk kat sini. Sinetron. Ustaz nak tanya, kalau kes macam Acap hilang tu boleh tak balik kat rumah? Cuba tanya perawat yang mata batin terbuka tu kan, yang mana apa boleh masuk alam bunian, keluar masuk, boleh kahwin dengan sana, bawa pekakar-pekakar bunian balik sini. Cuba tanya dengan dia orang, saya tak tahu. Saya mana boleh masuk alam bunian ni? Kena tanya dengan dia orang. Pasal apa dia orang yang dah kahwin, dah keluar masuk alam bunian ni tak boleh bawa Acap tu balik? Kenapa tak boleh bawa balik? Kan dia orang ada bini, takkan bini kat bunian tu tak bagi tahu. Sayang, kalau dia tak panggil sayang kan. Dia kalau panggil alam bunian, bini alam bunian tak panggil sayang. Dia agama sikit. Dah. Dia kalau alam bunian, bini dia tak panggil sayang, dia panggil ulahu. Ulahu, tolong cari Acap dekat alam sana ada tak? Buat report alam sana. Macam tu lah. Kenapa ulahu? Tak, memang bahasa dia tak sama sebab lidah dia panjang. Dia kalau kita bahasa sayang, kalau sana ulah, dia panjang kan, lidah dia ulahu. Macam lagu Piramli kan? Piramli tu dah bagi tahu. Ulahu. Kita kena mandi bunga je. Apa ni? Kita kena mandi bunga je. Mandi bunga ni bukan 10 tahun sekali. Mandi bunga ni buat 3 bulan sekali. Ataupun 6 bulan sekali. Kamu punya putin cari kat mana bos? Kat kedai. Kalau mimpi ular dia patuk. Kalau mimpi ular patuk, bukan suruh mandi bunga. Yang tu kena dapatkan rawatan dulu. Mandi bunga ni untuk naikkan aura diri. Buang bisa ular. Ustaz, buat rawatan tak dengan video call, kecemasan saja. Kecemasan je saya bantu dengan video call. Itu pun kalau kau call aku jawab. Tapi biasanya aku tak jawab sebab aku pun sibuk. Yang saya akan fokus pada yang berdepan dululah. Yang berdepan ni dah tentu datang berdepan. Yang kau sibuk video, kau nak senang je. Duduk rumah goyang kaki video call. Kan? Orang lain daripada Pulau Pinang, daripada jauh-jauh datang kan. Kita kena fokus pada yang dah rawatan berdepan lah. So kalau kata korang kecemasan, korang video call, kebetulan saya pun memang tak ada buat apa free, saya bantulah daripada video call. Kan? Tapi video call pun kalau kita dah buka laluan tu, korang kena cari perawat yang berhampiran. Korang tak boleh main-main benda ni. Okay. Dah. Jangan tanya soalan. Dah aku 7 dah nak maghrib ni. Aku nak keluar dah ni. Baby. Dukung baby daripada tadi. Saya sakit tulang belakang. Saya sakit berulang-ulang Ustaz. Kalau dekat dapatkan rawatan. Nanti ambil booking. Okay lah. Dah nak maghrib dah. Okay. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. InsyaAllah kalau ada hari ni punya pesakit, kalau ada yang menarik, InsyaAllah nanti kita buat live. Okay. Siapa yang tak tekan loceng tu boleh tekan tu loceng tu dulu. Sebab apa? Bila ada rawatan yang menarik, biasa kita akan kongsikan kepada umum untuk jadikan satu pengajaran. Okay, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak mana yang bagi gift. InsyaAllah gift yang diberikan ni nanti kita akan kumpulkan, kerana kita akan panggil anak-anak tahfiz untuk buat doa selamat ke, doa apa ke, InsyaAllah mudah-mudahan. Okay, jumpa lagi semua.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.